Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidup. Tak ada siapa-siapa yang boleh menganugerahkan kepada kita nikmat hidup melainkan Allah. Dan pula kita mengetahui Allah mengurniakan kepada kita hidup, kita memahami hidup ini hak Allah. Hidup ini adalah kepunyaan Allah. Kita serahkan balik, kita minta hidup kita ini adalah semata-mata kita mohon agar Allah menguruskan segala hidup kita ini. Walau sesaat pun kita tidak mahu menguruskan hidup kita. Walau sekelip mah. Ini yang doa Rasulullah SAW, mohonkan kepada Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Jadi bila kita lagi itu, baru kita fahami yang sebenarnya yang menguruskan diri kita daripada alam roh kita sampai sekarang ini, sampai bila-bila pun yang mengontrol kita, yang menguruskan kita setiap detik, setiap saat, setiap terkelip mata, setiap nafas turun naik. Siapa? Allah lah. Kita kena ingat. Apa pun yang berlaku, yang akan berlaku, yang setelah berlaku, semuanya telah disusun, telah berada di dalam pengetahuan Allah. Jadi kita je rasa macam benda sesuatu yang baik berlaku, kita boleh terima, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu yang tak sesuai dengan diri kita, kita akan berbalah ataupun kita rasa tidak puas hati ataupun kita mempertikaikan. Itu kebanyakan manusia tu. Jadi di situlah Allah nak tengok ahsanu amalah kita. Macam mana peribadi hidup kita ni, faham ke tak faham? Kalau kita faham, kita akan duduk situ. Bukan kata kita bila dah faham ni, kita tak diuji. Allah akan uji lah. Jadi bila uji tu, kita memang tak mampu. Tapi Allah yang memberikan dulu kekuatan sebelum Allah uji. Kalau makcik boleh angkat 10 kilo, Allah tak bagi 12 kilo suruh angkat. Allah akan bagi ke bawah 10. Baik tak Allah tu? Abang, kan? Jadi Allah tak akan bagi. Jadi kita yang gelisah, kita rasa beratlah ujian. Padahal Allah bagi tu kita mampu memikulnya. Tu jadi Allah jadi kita mintalah kepada Allah supaya kita boleh redha, boleh sabar dan juga redha. Kita belum diuji, kita memang tak tahu ke depan kita ni. Siapa-siapa pun kalau kena ujian pasti macam kapal lah, kena air ombak, goyang tak kapal tu? Ya, goyang. Lagi kuat ombak tu lagi goyang. Jadi kita macam mana pun kalau kena ujian pasti bergoyang. Yang pentingnya kita jangan melupakan, iaitu ini bergoyang ke tak bergoyang ke, kuat ke tak kuat ke, kita tetap dengan Allah. Kita cuba, kita mohon pada Allah. Kita tak mampu, tapi kita mohon kepada Allah. Setiap ujian tu kita minta Allah melepaskan kita. Allah mudahkan gitu. Tu.
Jadi perbanyakkan kita ingat selalu kepada Allah supaya Allah sentiasa sayang kepada kita. Allah sentiasa tidak meninggalkan kita. Dan kita kena selalu rasai gitu. Setiap sesuatu yang Allah buatkan kepada kita, yang elok ke ataupun kita rasa tak elok ke, kita kena tetap dengan Allah. Apa yang Allah dah susun tu adalah ketentuan dia, semuanya cantik. Kita nak belajar menerima. Baik bukan baik aja kita boleh terima. Yang kita rasa kita tak sesuai pun kita kena belajar menerima. Baru nanti kita ni boleh duduk dengan, maknanya kita dah bertemu dengan Allah. Kita maknanya kita tak duduk nanti antara baik dan buruk tu, kita tak duduk. Tapi kita duduk siapa yang mentajalikan baik buruk tu. Pasti ada punya. Jadi kalau kita duduk situ, kita hayati betul-betul, khusyukkan diri kita hanya dengan Allah, tak ada kedirian kita. Jadi apa yang berlaku, ujian ke ataupun nikmat ke, kita tetap tak lari. Kemahuan kita, wa ila rabbika far, kemahuan dan harapan kita tetap dengan Allah. Kita ikatkan tadi. Begini yang berlaku dalam kehidupan kita. Setiap kita, siapa-siapa pun yang dengar dalam YouTube ini ke apa, ataupun yang berada di sini, lingkungan sini, semuanya akan mengalaminya ujian-ujian tu tadi. Dah tentu dan pasti. Allah berfirman, Allah bagi tahu, walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kurang lebih maksudnya, dah tentu dan pasti Allah Ta'ala kata, aku akan uji orang beriman dengan sedikit rasa ketakutan. Minal khaufi wal ju'. Dan juga ada lagi ujian macam-macam lah. Kekurangan harta lah, tanaman kita tak jadilah, kita ada masalah macam sekarang ni, orang kena COVID-19 ni, pekerjaan dia, dulu dia kerja gaji 45,000, sekali kena berhenti kerja, pengejut kan. Jadi dia tertekan, dia nak buat apa, nak berniaga, tak ada pengalaman, nak tiap-tiap bulan nak kena bayar bil elektrik, nak sewa kereta kan, bulanan kereta, hutang rumah lagi. Tekanan. Tapi Allah tu bagi tu, sebenarnya Allah tahu dah kita mampu. Jadi kita balik, ya Allah, Engkau yang boleh selesaikan, ya Allah. Aku tak mampu nak hadapi ujian ni, tapi Engkau lah yang boleh. Jadi kita ke depan, apa benda pun Allah dahulu. Kita memang tak mampu. Sehebat mana pun kita tak mampu, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kudrat tu tadi. Mampulah kita. Kalau Allah tak bagi kita kudrat, benda kecil pun kita tak boleh nak hadapi ujian yang kecil. Apatah lagi yang besar. Jadi apa tu semua ujian yang menimpa kita, kita kena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tetaplah dengan Allah. Macam mana pun ya Allah, ujian macam mana pun ya Allah menimpa aku, aku nak dengan Engkau. Biarlah macam Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, dihimpak batu. Tetap ujian tu berat, tengah padang pasir tu, dihimpak dengan apa bang? Batu besar kan, Bilal bin Rabah. Apa dia kata bang? Ahad. Makna Esa Engkau ya Allah. Dia tak berpindah dalam keadaan hidup dan mati tu. Jadi kita gitulah. Kita tak sampai ujian yang sampai tahapan ujian yang biasa-biasa aja. Jadi jangan tekanan sangat. Belum sampai lagi ujian macam kita rasa macam dah sakaratul maut, belum lagi sampai. Ujian tu makna kita boleh makan lagi, kita boleh minum lagi, kita boleh berjumpa lagi kan. Mana ujian tu jangan kita tekan-tekan sangat. Ujian tu sikit, jangan kita nambah-nambah lagi. Kalau gini nanti gini. Kita fikir supaya kita tekan lagi. Padahal kita boleh makan lagi. Susah macam mana pun tak boleh bayar hutang macam mana, boleh makan lagi tak? Boleh. Badan sihat tak? Alhamdulillah. Tak, kita kena segarkan. Jangan kita stres lagi tekanan. Cuba, maknanya minta kepada Allah, Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Ya? Betul Irfan? Jadi cara dia tadi, masing-masing punya ujian tu, saya tak boleh nak cakap. Saya sendiri pun
Yang tukar cakap bahagian ujian ni tadi, saya pun belum tentu lagi. Tetapi saya bila kena ujian, saya akan tetap mohon pada Allah, tolonglah ya Allah, aku ni ujian ni yang kau bagi ni semua daripada engkau. Engkau juga yang boleh. Siapa yang boleh selesaikan bang? Allah. Jadi kita mohon pada Allah, mohon ya Allah, tolonglah ya Allah, ini keadaan memang ya Allah aku tak mampu nak hadapi. Engkau ya Allah, sebab engkau yang menjadikan setiap ujian-ujian ni. Siapa yang jadikan ujian-ujian ni untuk kita menimpa kepada kita? Siapa? Allah. Dan Allah tu dia tidak pernah menganiaya kita. Dia bagi tu pertama dia mungkin nak leburkan dosa kita. Dia nak maknanya bagi kesedaran, ataupun kalau kita ni peringkat yang dekat dengan Allah, maknanya dia nak naikkan derajat kita lagi. Dan macam-macam hikmah lagi. Teruslah sabar. Kita tengok Nabi Adam, bila dia buat salah kan, sabar tak dia? Dia sujud tadi berpuluh tahun kan. Sujud minta ampun, minta maaf. Itu sekali aja silap. Ya bang? Berapa kali Nabi Adam silap? Sekali. Tapi sujud dia berapa lama? 10 tahun. Kita silap banyak kali, sujud 5 minit pun dah tak sanggup kan. Jadi berbeza. Jadi kita nak kena ubah mana sistem kita. Bila ada buat salah, kita betul-betul menyesal, dan juga istighfar kita tu istighfar yang betul-betul tak nak buatlah. Apa bentuk silap pun kita tak nak dah. Jadi perhati dalam kehidupan kita. Adakah kita ni menghadapi ujian Allah, ataupun kita menghadapi sebelum ujian tu teguran Allah, ataupun langsung kita tak memikirkan ujian atau teguran. Itu lebih bahaya lagi. Kita ingat kita dah maknanya sempurna, tak diuji, tak ditegur. Rupanya sebenarnya kita supaya makin jauh dengan Allah. Sebab hati kita mati, hati kita berpenyakit. Kita tak mau membersihkan diri kita. Kita tak mau tengok dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala, Allah suruh tengok selalu dalam diri kita. Adakah kita lalai dalam kita duduk dalam kuliah ni, dalam percakapan ni, macam mana hati kita, pemikiran kita. Kita dapat olahkan tak Ipan? Jadi jangan lari ke mana-mana. Pemikiran kita tumpukan Ipan. Tumpukan. Maknanya supaya kita tetap rasakan nikmat di sisi Allah. Dan setiap perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar, kita pastikan tu daripada Allah. Jangan kita melayan-layan, mengingat-ingat pada benda-benda yang hayal. Jadi kita akan berada di tempat yang hina. Ifan? Cuba kita lawankan, bukakan mata kita, buka minda kita. Jangan kita fikir bukan-bukan. Jangan layan otak kita ke lain-lain. Kita kena tumpukan perhatian. Sebab apa? Benda-benda yang tak elok ni, hawa nafsu ni, bila benda elok kita nak ceritakan, dia mulalah mata berat lah. Dia ajak kita fikir bukan-bukan abang abang. Dia ajak fikir bukan-bukan dalam. Jadi dia nak suruh kita supaya lalai. Pasal ni kalimat-kalimat yang keluar ni kalimat-kalimat suci. Jadi kita kena menghargai. Sebab kalau kita tak hargai, nanti pemikiran kita ke mana Mak Ifan? Hawa nafsu. Jadi jangan kita layankan pemikiran hawa nafsu kita. Kita tutup dekat betul-betul rasakan dengan Allah. Sebab kita, setiap diri kita ni pasti akan menerima ujian-ujian. Mati-mati ujian tu tadi. Ujian yang paling berat apa dia? Sakaratul maut. Siapa pernah rasa sakaratul maut? Bila? Masa mimpi? Masa? Bersin sakaratul maut ya? Ya. Bersin tu sakaratul maut ya? 1%. Sedap tengah mati, tengah minum itu. Dan tu yang tersedap. Tak bernafas.
Nafas. Abang pernah rasa? Tapi sebenarnya waktu tidur tu mati tak? Mati. Waktu kita tidur. Kan? Tidur juga dalam Quran Allah bagi tahu itu juga mati. Tapi mati tu nanti macam contoh macam ni, kita tidur kan. Dia terbuka pintu roh kita, dia keluar. Bila dia keluar, ada malaikat juga tangan ni tadi bawa. Allah suruh bawa mana-mana lah, ikut skrip lah Allah Ta'ala punya apa. Kalau senyap lah. Lepas tu dah ni nanti dia masuk balik, terbuka, masuk balik, tutup. Dia ibarat dia begitu. Allah bagi tahu. Tu waktu kita tidur. Tapi nyawa kita dalam badan ada tak? Ada, masih lagi berbunyi nafas berdengkur. Kerah. Tapi roh kita keluar, specialnya Allah jadikan. Tapi nanti bila kita mati betul-betul, tak ada lagi berdengkur, tak ada lagi. Nyawa kita pun dah tak ikut sekali. Jadi itulah ibaratnya tadi burung di dalam sangkar, roh kita tadi. Ada masa dia keluar. Tapi belum lagi mati, mana dia keluar aja untuk nak dibawa Isra' wal Mi'raj ke alam lain. Lepas tu dia masuk juga Isra' Mi'raj juga. Tapi perjalanan di dalam alam yang masing-masing yang mereka kenal. Kalau alam ahadah, alam Allah Ta'ala lah. Dia tetap berkehidupan dengan Allah. Nanti kalau dia roh tu keluar malam, tetap dia bersama siapa biasa kat dunia? Allah. Dia akan bawa dengan kepada perjalanan dekat dengan Allah SWT. Jadi mati semua orang akan mati. Tapi mati tu menuju kepada mana? Maha hidup yang kita nak. Jadi kita sebenarnya kita tidak ada. Tapi disebabkan kita merasa ada diri, maka kita takut mati. Tapi kalau orang yang dah betul kenal diri, dia bersedia untuk mati sebab dia tahu dia tak pernah hidup. Jadi yang hidup ni apa? Kau kata tak hidup? Allah. Sebab menunjukkan, menyatakan Allah yang ada. Dia boleh tak bang? Kita nak olahkan bang. Macam mana supaya diri kita merasakan yang kita tak pernah ada hidup? Bukan senang. Cakap tu memang senang, tapi kita nak mengolahkan dia dalam kehidupan kita 24 jam. Itu yang dikata ahsanu amalah. Perangai kita yang baik. Yang Allah nak tengok. Apa pun terjadi setiap detik kita rasakan tu semua Allah yang menyuruh. Baik ke apa yang berlaku pada kita nak jadi gini ya. Tapi kalau orang yang dia tidak sempurna pengenalan diri kena Allah, dia tetap kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Ya memanglah kita yang buat buruk. Tapi kalau tak diizinkan Allah, boleh kita buat buruk? Tak. Boleh tak? Jadi kita kena faham. Baik dan buruk tu semua qada dan qadar ketentuan Allah. Tapi bila kita nanti dilihat yang mana yang tak baik kita. Yang mana yang tak baik sebenarnya. Yang tak baiknya bila kita tak dengan Allah, kita rasa ada diri, itu tak baik lah. Walaupun kita buat baik, tapi kita ada rasa diri, kita rasa kita baik, tak baik tau. Macam Nabi Khidir AS, dia melubangkan perahu tu. Apa salah perahu tu kan? Perahu elok-elok dia lubang bocor kan bang? Cerita pasal Nabi Khidir kan? Elok tak tu? Kan tak elok kan? Tapi Allah yang suruh. Itulah cakap tadi. Jadi bila sesuatu yang terjadi itu susah nak kita ungkapkan di sini. Sebab ini masing-masing punya akidah. Tapi kalau kita dudukkan betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita tak duduk antara kedua tu. Kan pada cakap tu kan, baik dan buruk, tinggi dan rendah, hak dengan batil. Jadi kita tak duduk situ. Habis duduk kat mana? Duduk dengan Allah. Jadi apa yang terjadi kita nampak semuanya, yang baik pun, yang buruk daripada Allah. Betul tak? Tapi kalau kita tak duduk dengan Allah, pasti kita nak duduk yang baik. Kita tak boleh terima kalau kita buat tak baik. Betul? Dan kalau orang buat tak baik lagi kita bercakap-cakap. Betul tak? Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Macam mana kita nak olahkan dalam hidup? Supaya kita dengan
Orang puji ke, orang apa pun, kita tetap Engkau lah ya Allah yang berbuat baik. Apa yang dia puji itu sebenarnya dia puji Engkau. Aku tak ada apa ya Allah. Boleh buat macam tu? InsyaAllah. Amalkan dalam kehidupan. Jangan menyangka diri itu baik. Dan mencari-cari yang kita punya kebaikan supaya kita nampak orang tu punya keburukan dalam diri kita. Dia berlaku tu dalam kehidupan kita. Tu tadi. Jadi kalau Imam Mahdi datang, maknanya nanti kita tak boleh jadi penolong dia. Sebab dalam diri kita belum selesai lagi. Sebab dia Imam Mahdi bawa mesej yang besar. Bawa berita yang besar. Iaitu untuk menghancurkan apa ni? Tentera-tentera Dajjal. Bukan senang. Faham tak tentera Dajjal tu macam mana pekerjaan dia sekarang ni? Sekarang ni macam mana dia buat? Ahmad Ji, dia buat macam mana? Dia tipu macam mana tentera Dajjal ni? Sebelum Dajjal turun, dia buat penipuan macam mana? Kita kena tahu. Salah satunya dia tak bagi kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Itu nombor satu. Sebab siapakah gurunya tentera Dajjal ni? Yahudi dan tentera-tentera Dajjal. Maknanya dia punya guru Dajjal. Jadi Dajjal siapa guru dia? Iblis. Ataupun Ya'juj Ma'juj ke apa. Ada atas-atas lagi sampai Iblis. Dan Iblis tadi, dia tu sebenarnya kalau kita kenal diri, kenal Allah, dia tak boleh ganggu. Sebab apa? Allah sendiri dah bagi tahu. Hamba-hamba aku. Bila orang tu dah kenal diri kenal Allah, dia jadi hamba Allah yang jadi hamba-hamba aku, engkau tak ada kekuasaan untuk mengapa-apakan dia. Itu kata Allah SWT. Tapi sebab apa Iblis boleh ganggu kita? Sebab kita tak jadi hamba Allah. Kenapa tak jadi hamba Allah? Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi macam mana kalau Imam Mahdi datang, kita nak bantu dia, dia bawa tugas besar, kita kena bantu. Jadi kita mati syahid, mati memperjuangkan agama Allah. Nabi SAW kalau bagi tahu pun suruh kita ikut. Kalau Imam Mahdi datang, kita kena ikut. Jadi sebelum Imam Mahdi datang, jadi kita kena pastikan diri kita ni dulu dapat Mahdi, dapat petunjuk dan boleh beri petunjuk. Boleh datang dia nanti macam tentera Dajjal. Dia dah buat dah rosakkan manusia-manusia. Satu dunia. Satu dunia manusia dia nak kontrol nanti. Yahudi ni. Dia nak kontrol. Jadi dia serang dulu bukan pada orang biasa, dia serang pada negara-negara, ketua-ketua negara tu dia rosakkan dulu ketua-ketua negara. Dia dapat pemimpin-pemimpin besar negara tu, dia dapat baru senang yang lain rakyat dia ditakluk. Dia gunakan cara yang sangat halus. Dia panggil perang saraf. Benda ni dah 100 tahun lebih dah strategi dia. Benda ni dah lama dah berhasil dia orang. Yahudi ni dah berhasil. 95%. Dia nak masuk ke 100% nanti tak lama lagi ni. Baru nanti Imam Mahdi tu turun. Itu tanda-tanda yang Rasulullah bagi tahu. Jadi persiapan kita apa? Apa persiapan kita? Mengenal diri, mengenal Allah. Sebab itu dia jalan dia untuk kita boleh menghadapi tentera-tentera Dajjal. Dan kita boleh jadi pengikut, penolong Imam Mahdi yang Rasulullah SAW suruh kita. Kita ni lah. Arah Timur dia kata mungkin kita ni mudah-mudahan. Anak-anak abah mesti jadi pembantu Imam Mahdi. Sebelum tu kita kena lawan hawa nafsu. Jangan ada rasa kedirian kita. Itu ya cara dia. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, ada tak diri kita? Tak. Bila tak ada, kita berada dalam benteng Allah. Bila tak ada dalam benteng Allah, Allah jamin keamanan. Di situ baru boleh kita bertindak untuk menghapuskan tentera-tentera Dajjal ni tadi. Nanti kalau Dajjal nanti dia turun, tentera dia dah lemah, dah kalah, baru datang bos dia Dajjal. Rasulullah kata, bila bos dia datang, Nabi Isa, Imam Mahdi
tak boleh nak bunuh sebab yang boleh bunuh dia Nabi. Kenapa Nabi Isa turun? Kerana dia nak betulkan agama Nasrani yang mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan. Jadi Nabi Isa yang akan menurut hadis ambil tombak daripada langit, Allah Ta'ala turunkan, Nabi Isa yang baling kepada Dajjal. Mati Dajjal kan? Bila mati, barulah sistem yang betul-betul aman. Itu tak tahu berapa puluh tahun. Mana mungkin Abah ada lagi ke tidak, tak tahu. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Kita susah nak cakap. Sebab mungkin tak lama lagi Abah nyawa Abah dia ambil. Sebab sekarang ni semua ujung-ujung tombak semuanya menghulur ke Abah. Faham tak? Jadi bila-bila Abah bersedia untuk tewas, bukan tewas kalah, Abah insya-Allah akan pegang terus. Biar mati dalam, sebab kamu orang belum tahu lagi. Kamu orang tak faham. Setiap ujung-ujung tombak musuh sentiasa Abah keluar je daripada makam Allah Ta'ala, Abah akan. Jadi dia orang menunggu keliling Abah dengan tombak. Jadi Abah berharap Allah tetapkan diri Abah dalam naungan benteng Allah. Sama-sama doakan Abah untuk, sebab Abah pun ada misi yang daripada Allah untuk jadi penolong Imam Mahdi. Jadi kita nak, maknanya bukan kita untuk diri kita. Kita nak selamatkan ibu bapa kita, nak selamatkan anak-anak isteri, nak selamatkan keluarga-keluarga kita, mertua kita, apa semua, ipar-ipar, semua kita keliling masyarakat kita nak jaga. Jadi diorang banyak attack Abah sebab Abah disuruh buat kerja begitu. Melindungi itu tadi, benteng. Benteng-benteng tu, macam Zulkarnain buat benteng. Jadi dia orang tahu Abah punya benteng tadi, jadi dia orang akan menunggu Abah untuk leka je, dia hentam Abah dulu. Itu pasal nanti Nabi bagi tahu ujung pengakhir zaman ni banyak orang-orang yang ni ahli Allah ni akan ditarik nyawa dia. Jadi doakan Abah, maknanya banyak orang-orang nanti, orang-orang ahli Rabbani, ahli ketuhanan akan dicabut nyawa dia. Itu menunjukkan maknanya dah musuh-musuh dah makin dapat mengesan. Ibaratnya gitulah. Jadi Allah tarikkan awal-awal. Jadi berdoalah, minta Abah boleh berjuang sampai cukup masa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Tapi Abah nak bagi tahu bukan minta simpati, tetapi Abah sekarang ni sentiasa ujung-ujung tombak musuh sentiasa dah keliling. Bukan 10, beratus. Jadi Abah sentiasa nak kena, selalu nak kena membentengi. Minta Allah benteng ke mana. InsyaAllah sama-sama anak Abah doakan. Ya Abah panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita menyatakan penceritaan tentang cerita Allah Subhanahu wa taala, iaitu sentiasa kita meniadakan diri kita, menghilangkan diri kita, membinasakan diri kita. Yang membinasakan diri kita iaitu tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya hala tuju tetap satu, iaitu sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nak menyatakan keesaan pun adalah diri dia juga. Jadi keberuntungan kita dapat dilembutkan hati kita, dapat digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui tajalli kita yang Allah Taala tajallikan diri kita tu adalah tajalli kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan diri keesaannya sendiri. Jadi apa yang seperti diperbincangkan tadi adalah sebenarnya hidup kita ni perlu ada persediaan dalam menempuh hari ke hadapan.
Jadi apa yang kehadapan tu adalah sebenarnya jangan kita melangkah tu, jangan kita adakan diri kita. Kalau kita mengadakan diri kita, seperti mana yang diperbincangkan tadi, akan menjadi perbalahan di antara apa jua yang berlaku yang Allah Ta'ala sendiri skripkan dalam apa yang Allah Ta'ala nyatakan. Jadi apabila kita tiada kedirian diri kita yang sentiasa menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan mendapat satu ketenangan dalam diri kita, yang apa yang kita nampak semuanya adalah tajalli Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sememangnya memang kita tak mampu, kita memang tak mampu nak menghadapi yang ke depan ni, dan nak menghadapi hawa nafsu kedirian diri kita pun kita tak mampu. Tapi siapa yang memeranginya? Allah yang kehadapan memerangi hawa nafsu kita, yang sebenarnya dia perang tu untuk apa? Allah Ta'ala tu memerangi kehadapan tu, memerangi hawa nafsu kita tu adalah untuk apa? Untuk dia mengesakan kepada dirinya. Itu yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nak dirinya maknanya Allah Ta'ala yang mengesakan sebenarnya. Bukan kita ni mampu nak membinasakan diri kita sebenarnya. Kita tak boleh. Ujian pun kita tak mampu nak menghadapi. Siapa yang menghadapi ujian tu? Kita kena faham ke arah apa yang dikatakan, tetaplah dengan sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sistem Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit daripada teman kita meluahkan daripada luahan kesucian dalam melapaskan kalimat-kalimat Rabbi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di penghujung-pengakhir zaman kita ni, kita sentiasa bertambah kukuhkan diri kita. Bukan makna akhir zaman ni bermacam-macam di sekeliling kita ni penuh dengan kebatilan, menyebabkan kita dengan Allah tu jauh. Allah tu tak pernah tinggalkan kita, tak pernah benci kita. Sentiasalah kita bila dia ada dapatkan tadi petunjuk daripada Allah, nur hidayah daripada Allah, maka kita minta pula kepada Allah supaya tetapkan sentiasa kita dapat merasakan hanya keesaan, hanya diri keesaannya kita dapat rasa. Di situlah tempat yang paling selamat. Di situlah di mana para Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi 124,000, para wali-wali Allah yang berjuta, dan orang-orang yang seangkatan yang Allah bagikan ilmu yang sangat tinggi ni, iaitu mengesakan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah dua geliga yang paling bermutu tinggi, tak ada yang lebih tinggi lagi, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila kita telah dapati, kita mohon pada Allah tetapkan, teguhkan diri kita sentiasa merasakan dia. Dan apa pun yang ditajalikan semua kita nampak, semua dia semata-mata, cerita-cerita dia, semua perbuatan-perbuatan dia. Kita minta Allah tetap, sebab kita tak mampu. Tadi sahabat kita kata kita memang tak mampu, memang la haula wala. Memang Rasulullah pun pakaian Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Bila dia dah tak ada diri tu, barulah yang menghadapi setiap degupan jantung kita naik turun berhenti, napas kita, kelip mata kita, setiap saat dan detik, apa pun ke depan kita, semua Allah lah yang kita nampak, yang kita rasakan, bukan diri kita lagi dah. Itu ya perkataan dia tadi. Ketiadaan dia aja semata-mata semua. Barulah kita akan nampak semua, baik ke buruk, apa semua kita nampak semua daripada dia. Maka kita tak akan keluar daripada makam kedudukan ketenangan dengan Allah tadi. Yang itu ya jalan dia. Ini yang maknanya bila kita dah dapatlah dua geliga yang besar ni tadi. Beruntunglah. Itu Nabi diutusnya Nabi Muhammad SAW, tak lain membawa berita gembira, kabar gembira. Inilah kabar gembira dia. Inilah dia. Bila kita dapat ni kabar gembira ni, jadi kita tak risau apa pun yang berlaku. Kita tahu itu semua Allah punya skrip. Kita nak letakkan mana besok, kejap lagi jadi apa, matikan kita apa, semua kita dah bersedia minta Allah teguhkan. Kita redha apa saja yang Allah Ta'ala telah aturkan sejak azali lagi.
Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, tak faham, kita akan memprotes lah. Jadi jadalah lah, jadi berbala-bala. Kita tak tenang lah diri kita. Saya pun kalau misalkan dia keluar daripada makam tu, geliga tu, saya tetap akan lebih teruk kena hentam. Sebab keliling saya ni menunggu anak-anak tombak semuanya tajam-tajam ni, kalau keluar kejap memang saya habis kena. Gitu sekali. Jadi saya lagi takutnya saya kalau keluar daripada makam tu lagi teruk azab saya. Tu. Jadi saya selalu mohon pada Allah, tolong ya Allah, aku tak mampu, teguhkan aku. Engkau lah Al-Hafiz sifat kau. Engkau pemelihara, engkau yang boleh pelihara aku ya Allah. Aku terserahkan betul-betul ya Allah. Jangan sampai yang ada lagi aku nak serah pada diri aku di sini, tak mau. Enggak siapa-siapa. Serah pada engkau ya betul-betul. Tolonglah ya Allah. Mohon. Jadi di sini orang yang begini ya, dia bersifat Imam Mahdi ataupun bersifat dia seperti Nabi juga. Tapi dia bukan Nabi, kata Allah Ta'ala. Rasulullah bagi tahu. Maknanya malaikat pun cemburu orang macam ni. Kerana dia hidup kat dunia ni berkasih sayang. Dia nak kasih sayang dia. Apa pun orang buat dia, baik ke tak baik ke apa, dia tetap kasih sayang dia utamakan. Dan dia nakkan orang tu kembali kepada Allah, merasakan Allah. Jangan ada merasa diri. Orang begini dia punya sifat macam perangai Nabi Muhammad SAW, macam perangai Rasul-Rasul, macam perangai Nabi-Nabi, macam perangai wali-wali Allah, macam perangai orang yang suci. Dia tak ada kebencian pada siapa-siapa. Walaupun orang tu Rasulullah nak dibunuh je apa, tapi dia tetap, ya Allah, kalau engkau ampunkan dia, engkau tolong dia, bagi dia hidayah, engkau lebih. Dia selalu gitu. Orang buat macam mana dengan dia pun dia tetap gitu. Specialnya tadi. Jadi dia seolah-olah dia hidup kat muka bumi ni berkasih sayang tu kata tadi. Malaikat pun cemburu tengok. Cahaya dia macam cahaya Nabi. Ni memang perangai Nabi begitu. Jadi beruntung kalau orang dah dapat makam ni. Tak perlu kita nak orang nak gelar Nabi ke. Itu tak penting. Yang penting kita dapatkan tu. Rasa begitu. Kenal diri, kenal Allah. Kita akan rasa kasih sayang kepada semua. Kita tak ada kebencian. Apa yang Allah Ta'ala arahkan, itu yang kita buat. Kita tak bertindak ikut hawa nafsu. Jadi itu kita minta pada Allah. Allah yang boleh nyusun segala hidup, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan nada rasa kedirian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.